seluruh dunia gempar. Selat Hormuz disekat. 48 buah kapal terkandas. Harga minyak melonjak 42% hanya dalam masa 6 jam, dan tentera laut negara-negara besar tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi, hanya ada sebuah kapal yang berjaya melepasi kepungan itu. Ia bukan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika, bukan juga sebuah kapal perang. Ia adalah sebuah kapal tangki minyak dari Malaysia. Dalam penceritaan seorang pegawai tentera Amerika yang memantau keseluruhan proses ini secara langsung dari bilik operasi Armada ke-5, terdapat butiran-butiran yang mengejutkan. Saya sangka orang-orang Malaysia itu sudah gila. Keseluruhan kisah yang menggegarkan ini akan didedahkan sekarang. Nama saya Jason Bradley, Lieutenant Commander Tentera Laut Amerika Syarikat dan Ketua Staf Operasi Armada ke-5. Sudah 22 tahun sejak saya menyertai tentera laut, dan 14 tahun daripadanya saya berkhidmat di perairan Timur Tengah. Saya hafal setiap arus dan pasang surut di Teluk Parsi, dan saya tahu peraturan pergerakan kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz seperti telapak tangan saya. Tetapi pada malam itu, saya terpaksa memikirkan semula segala-galanya tentang sebuah negara bernama Malaysia. Hari itu bermula seperti ini. Di Manama, Bahrain, di tingkat bawah tanah kedua bangunan ibu pejabat Armada ke-5 Tentera Laut AS, Pusat Operasi Bersama, JOC, sebuah fasiliti keselamatan bertaraf NSA, sememangnya sudah menjadi tempat yang tegang, tetapi suasana pada subuh itu sama sekali berbeza. Pukul 1.47 pagi, saya sedang dalam shift malam. Saya sedang minum kopi dan melakukan kerja pemantauan trafik maritim rutin. Teluk Parsi sentiasa sibuk dengan kapal tangki minyak, kapal kontena, dan kapal LNG yang tidak henti-henti lalu lalang. Setiap titik di skrin radar adalah sebuah kargo bernilai berbilion dolar. Ketika itu, Kapten Matthew, seorang penganalisis perisikan, menanggalkan fon kepalanya dan menjerit, "Lieutenant Commander, ada maklumat segera dari NSA." "Apa dia?" "Tentera udara Israel telah menyerang wilayah Iran. Nampaknya tentera udara AS turut serta." Jantung saya seakan berhenti berdegup. Saya melompat dari kerusi. Skala serangan? Skala besar. Serangan serentak ke atas 7 bandar, termasuk Tehran. Sasaran utamanya adalah kemudahan nuklear. Suasana di bilik operasi serta merta menjadi beku. Tangan lebih 20 pegawai dan pegawai rendah serentak berhenti. Bunyi papan kekunci ditaip, bunyi klik tetikus, semuanya lenyap di bawah cahaya lampu pendar fluor. Hanya cahaya biru dari skrin yang menerangi wajah mereka. Kejutkan Laksamana, saya memberi arahan. "Sudah dihubungi, Tuan. Beliau akan tiba dalam masa 5 menit. Jawab Major Emily Walker, pegawai perhubungan. Saya memandang skrin utama. Seluruh Teluk Parsi terpapar, dipenuhi titik-titik hijau. Kapal tangki minyak, kapal kargo, kapal gas. Pada saat itu hanya satu perkara yang terlintas di pikiran saya. Hormuz. Jika Iran bertindak balas, pintu pertama yang akan mereka tutup ialah Selat Hormuz. Lebarnya hanya 54 km, dan alur pelayaran yang sebenar tidak sampai 10 km. 21% daripada pengangkutan minyak mentah dunia melalui selat sempit ini. "Matthew, berapa banyak kapal awam dalam radius 200 batu nautika di sekitar Selat Hormuz?" "Sekejap, Tuan." Matthew menaip di papan kekunci. 48 buah, 31 kapal tangki minyak, 9 kapal kontena, 5 kapal LNG, dan 3 kapal lain. Mengikut kewarganegaraan, Malaysia 7 buah, Jepun 5 buah, China 4 buah, Greece 6 buah, Britain 4 buah, Norway 3 buah, selebihnya pelbagai, 48 buah kapal, berjuta-juta tan kargo, beribu-ribu kelasi. Jika Hormuz ditutup, mereka semua akan menjadi tebusan. Ketika itu, pintu keluli bilik operasi terbuka, bunyi tapak kaki yang berat bergema. Laksamana Muda Howard Minton masuk, timbalan Komander Armada ke-5. Berusia 55 tahun, 32 tahun pengalaman dalam tentera laut, seorang veteran perang teluk dan tokoh legenda yang pernah mengetuai skuadron pemusnah dalam perang Irak. Tetapi saya tahu sisi lain lelaki ini. General Minton adalah seorang yang berpegang pada fahaman keunggulan Amerika hingga ke tulang sumsumnya. Beliau memandang rendah konsep sekutu. Terutamanya, beliau tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap negara-negara Asia. Dalam satu mesyuarat mengenai latihan bersama antara Malaysia dan Jepun, beliau pernah berkata, "Tentera Laut Asia berlatih bersama kita hanya untuk menambah satu baris dalam resume mereka. Jangan harap mereka berguna dalam pertempuran sebenar." Begitulah orangnya. Jenderal itu berjalan ke tengah bilik operasi. Wajahnya masih mamai, tetapi matanya sudah dalam mod tempur. "Lapor," katanya ringkas.
Saya menunjuk ke skrin dan melaporkan, 47 menit yang lalu, tentara udara Israel dengan sokongan tentara udara AS telah menyerang serentak 7 sasaran di wilayah Iran, termasuk kemudahan nuklear di Tehran, Isfahan, dan Bushehr. Kerosakan di pihak Iran sedang dinilai, tetapi nampaknya kediaman pemimpin tertinggi juga termasuk dalam senarai sasaran. Belum ada kenyataan rasmi dari Iran, tetapi nampaknya Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGCN, telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga tinggi. Banyak bot laju dikesan meninggalkan pangkalan Bandar Abbas. Mata jenderal itu mengecil. Berapa banyak bot laju? Sekurang-kurangnya 23 buah telah dikenal pasti setakat ini. Mereka sedang diatur gerak di kedua-dua belah Selat Hormuz. Bersiap untuk menyekat Hormuz, bisik jenderal itu. Kemudian beliau memberi arahan dengan suara yang kuat. Lokasi semasa kumpulan tempur kapal induk Lincoln, Timur Oman, 180 batu nautika jauhnya, jawab Emily. Tukarkan kumpulan tempur kepada status kesediaan tempur. Atur gerak 2 kapal pemusnah di pintu masuk selatan Selat Hormuz. Angkatan udara dalam keadaan siap sedia untuk dilancarkan serta merta. Ketika itu, satu isyarat berbunyi dari konsol maklumat. Tuan General, ada panggilan dari Markas Armada Timur Arab Saudi. Dan juga ada panggilan kecemasan dari Kedutaan Malaysia, lapor Emily. Jenderal itu berpaling. Malaysia? Ya. Atase tentera dari Kedutaan Malaysia di Bahrain meminta perlindungan untuk kapal-kapal mereka. Terdapat 7 buah kapal berbendera Malaysia di Teluk Parsi sekarang. Satu senyuman sinis terukir di bibir Jenderal. Adakah tentera laut diraja Malaysia di sini? Tiada, Tuan. Kalau begitu, mereka perlu melindungi kapal mereka sendiri. Keutamaan kita adalah melindungi kapal berbendera AS dan aset yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan Amerika. Tetapi Tuan Jenderal, kapal-kapal tangki Malaysia itu sedang membawa minyak mentah dari Arab Saudi ke Malaysia. Malaysia adalah sekutu dan jumlah minyak ini memberi kesan langsung kepada ekonomi mereka. Saya mencelah. Jenderal itu berpaling memandang saya. Matanya dingin. Lieutenant Commander Bradley, adakah Anda tahu apa yang perlu saya risaukan sekarang? Keselamatan 6.000 orang di kumpulan tempur kapal induk Lincoln. Melindungi kemudahan minyak Arab Saudi. Memastikan peluru berpandu Iran tidak jatuh di Bahrain. 7 buah kapal tangki Malaysia tiada dalam senarai itu. Suaranya rendah dan tegas. Beritahu Kedutaan Malaysia bahawa tentera laut AS sedang menumpukan pada operasinya sendiri dan kapal-kapal awam harus kekal di kedudukan semasa. Permintaan pengiring akan dipertimbangkan selepas keadaan stabil. Kemudian beliau menambah, lagipun apa yang kelasi Malaysia boleh buat. Mereka mungkin akan duduk menunggu arahan dari syarikat mengikut prosedur standar. Semua kelasi Asia begitu. Mereka tidak tahu bagaimana untuk bertindak sendiri. Tangan saya tergenggam secara spontan. Tetapi saya menahan diri. Dalam tentera, menentang seorang jeneral, sama seperti membunuh karier sendiri. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia. Sejujurnya, saya tidak peduli pun. Saya pernah menyertai beberapa latihan bersama dengan tentera laut diraja Malaysia, tetapi itu hanyalah formaliti diplomatik. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang industri maritim mereka, hanya tahu ia adalah sebuah negara yang membina banyak kapal dan mempunyai limbungan kapal yang besar. Jadi secara jujurnya saya tidak fikir kata-kata jenderal itu sepenuhnya salah. Sehinggalah saat itu, pukul 13 pagi, Kor Pengawal Revolusi Iran mengeluarkan kenyataan rasmi, Selat Hormuz akan disekat serta-merta. Semua kapal dilarang lalu. Sebarang pelanggaran akan dibalas dengan kekerasan. Ia adalah sesuatu yang telah dijangka, tetapi apabila benar-benar mendengarnya, saya rasa seram sejuk. Ketegangan di bilik operasi meningkat satu tahap lagi. Matthew, semak pergerakan kapal-kapal awam. Kebanyakannya kekal di kedudukan, kelajuan sifar, tetapi ada beberapa yang cuba beredar. 2 kapal berbendera Eropah bergerak ke arah bertentangan dengan Hormuz. Cuba melarikan diri? Ya, tetapi menuju ke arah itu adalah jalan mati. Untuk keluar dari Teluk Parsi, hanya ada satu jalan keluar, yaitu Hormuz. Betul. Teluk Parsi seperti sebuah kantung gergasi dengan hanya satu pintu keluar. Pintu keluar itu kini telah ditutup, bermakna kesemua 48 kapal terkandas. Maklumat pintasan VHF menunjukkan syarikat-syarikat perkapalan di seluruh dunia sedang berhubung cemas dengan ibu pejabat mereka. Maersk telah mengarahkan semua kapalnya untuk kekal di kedudukan. 3 syarikat perkapalan Jepun juga telah mengeluarkan arahan menunggu. COSCO China juga begitu. Semuanya menunggu. Ia adalah keputusan yang jelas dalam situasi di mana Iran mengisi tiharkan penggunaan kekerasan.
bergerak sama seperti membunuh diri. Tetapi kemudian, pada pukul 4:38 pagi, Lieutenant Commander Matthew memanggil saya dengan suara yang aneh, bukan nada tenang seperti biasa. Ada apa? Ada pergerakan aneh di radar. Sebuah kapal besar sedang meninggalkan pelabuhan Ras Tanura. Bergerak dalam situasi ini? Kapal negara mana? Matthew menyemak data ICE, berbendera Malaysia, sebuah kapal tangki minyak super besar, VLCC. Berat kasar 320.000 tan, nampaknya muatan penuh. Untuk seketika, saya tidak percaya telinga saya. Apa? Ulang sekali lagi. Sebuah kapal tangki minyak Malaysia. Kelajuan semasa 12 knot dan terus meningkat. Haluan ke timur laut, menuju ke Selat Hormuz. Bilik operasi menjadi riuh. Ramai pegawai bangun dari kerusi mereka dan memandang skrin utama. Di skrin radar, satu titik hijau sedang bergerak dengan jelas. Semua titik lain pegun, hanya titik itu yang bergerak pantas. Emily yang berdiri di sebelah saya berbisik, "Mereka sudah gila ke?" Saya pun fikir begitu. Jenderal meletakkan cawan kopinya dan bertanya, "Apa yang bising sangat?" "Sebuah kapal tangki Malaysia telah meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju ke Hormuz," saya melaporkan. Jenderal itu memandang skrin. Beliau memerhati selama kira-kira 5 saat kemudian mendengus. "Kapten itu mungkin belum dapat maklumat. Dalam 10 menit lagi, syarikatnya akan mengarahkannya berhenti. Jangan peduli." Tetapi Tuan Jenderal, kapal itu tidak mematikan AIS-nya. Mereka sengaja mendedahkan kedudukan mereka. Nampaknya mereka ada rancangan. Rancangan untuk menembusi kepungan tentera laut Iran dengan kapal tangki 3.020.000 tan, Jenderal itu mengejek. Iran ada 23 bot laju. Setiap satu dilengkapi dengan 2 peluru berpandu anti kapal. Kapal tangki itu nak lawan dengan apa? Dengan sembor minyak? Beberapa orang di bilik operasi ketawa kecil. Saya juga terpaksa tersenyum di hadapan seorang jenderal. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu saya. Pergerakan titik hijau itu di skrin radar. Tiada keraguan. Ia sedang meluru lurus ke arah Hormuz dengan kelajuan maksimum. Patutkah kita coba hubungi mereka? Saya bertanya. Kenapa? Nak cakap apa pada kapal Malaysia itu? Beri amaran. Bukankah itu yang patut kita buat? Sebuah kapal awam sedang menuju ke bahaya. Jenderal itu mengangkat bahu. Buatlah. Tapi jangan sekali-kali cakap kita akan mengiringi. Jangan beri mereka harapan palsu. Saya mengangguk kepada Matthew. Hubungi di saluran 16. Matthew mengambil mikrofon. Kapal tangki berbendera Malaysia. Ini armada kelima tentera Laut Amerika Syarikat. Mohon sahkan kedudukan dan niat pelayaran Anda. Selat Hormuz kini berada pada tahap bahaya. Kami amat menasihatkan untuk tidak meneruskan perjalanan sendirian. Seketika senyap. Seluruh bilik operasi terpaku pada pembesar suara. Dan kemudian, ada jawaban. Suara yang jelas dan tenang. Ada sedikit lohat tempatan, tetapi bahasa Inggrisnya sempurna. Armada kelima, terima kasih. Ini VLCC Bintang Perkasa berbendera Malaysia. Destinasi Pelabuhan Klang, Malaysia. Kini dalam pelayaran menuju ke Selat Hormuz. Kami menghargai amaran Anda, tetapi kami akan meneruskan pelayaran. Bilik operasi menjadi senyap. Matthew memandang saya memandang Matthew. Mohon sahkan semula. Selat Hormuz kini diisytiharkan disekat oleh Kor Pengawal Revolusi Iran. Ada kemungkinan penggunaan kekerasan. Kami tidak dapat menjamin keselamatan kapal Anda. Selepas senyap seketika, jawaban kedengaran. Kami faham. Tetapi 26 orang anak kapal kami perlu pulang ke rumah. 3.500 juta tong minyak mentah perlu sampai ke Malaysia. Kami akan terus maju. Jika ada kecemasan, kami akan hubungi melalui saluran 16. Terima kasih. Dan panggilan berakhir. Bilik operasi kembali senyap. Emily berbisik di sebelah saya. 26 orang anak kapal kami perlu pulang ke rumah. Bunyinya sangat dramatik. Saya tidak berkata apa-apa. Saya sedang memandang skrin. Titik hijau itu masih bergerak lurus. Kelajuan 16 knot. Kapal gergasi 320.000 tan itu sedang meluru dengan kelajuan penuh menuju ke neraka. Jenderal berkata dari belakang, "Berani atau bodoh, hasilnya sama sahaja. Ditangkap oleh bot laju Iran, habislah. Kita tumpukan pada kumpulan tempur kapal induk Lincoln. Lupakan kapal Malaysia itu. Kapal Malaysia itu." Perkataan itu terus terngiang-ngiang di telinga saya. Saya tidak melepaskan pandangan dari skrin. Daripada 48 titik, satu-satunya yang bergerak, seorang kapten yang tidak dikenali dari sebuah negara bernama Malaysia, sedang meluru ke perairan paling berbahaya di dunia. Orang macam mana yang membuat keputusan seperti itu? Kenapa mereka tidak menunggu? Kenapa tidak menunggu arahan dari syarikat?
Pada masa itu, saya tidak tahu bahwa saya memerlukan 12 jam lagi untuk mengetahui jawaban kepada soalan-soalan itu. Dan jawaban itu akan menjadi kejutan terbesar dalam 22 tahun karier tentara saya. Pukul 5.17 pagi, pertumpahan darah pertama berlaku. Lieutenant Commander, ada laporan sebuah kapal awam ditembak di pintu masuk utara Hormuz. Jerit Matthew, suaranya bergetar. Dalam 22 tahun di tentara laut, ini kali pertama saya mendengar suaranya bergetar. Ditembak? Kapal mana? Sebuah kapal tangki berbendera Palau. Diberi tembakan amaran dari bot laju Iran, kemudian terkena tembakan langsung di badan kapal. Kini sedang dimasuki air. 18 anak kapal meminta diselamatkan. Imej satelit masa nyata muncul di skrin utama. Asap hitam berkepul dari pintu masuk selat. Minyak mengalir keluar dari badan kapal. Mangsa dilaporkan 3 orang cedera, seorang cedera parah. Suasana di bilik operasi menjadi berat. Ini bukan amaran. Iran benar-benar melepaskan tembakan. Ada lagi laporan serangan, kata Emily sambil menekan fon telinga. UKMTO telah mengesahkan sejumlah 4 kapal awam telah diserang berhampiran Hormuz. Sebuah sedang tenggelam, 2 rosak dan berpatah balik, sebuah lagi kini dikepung oleh bot laju Iran. Kewarganegaraan, Palau, Liberia, Kepulauan Marshall, Panama, semuanya kapal bendera kemudahan. Jenderal itu berjalan ke hadapan skrin. Beliau berpeluk tubuh dan memandang imai satelit. Sudah bermula, katanya dengan nada tenang, seolah-olah sudah menjangkakannya. Tuan General, patutkah kita mengerahkan pesawat peronda P-8 di ruang udara selat? Saya bertanya. Saya sudah arahkan 2 buah dilancarkan, tapi hanya untuk tujuan pemantauan, bukan pertempuran. Elakkan konflik langsung dengan tentara laut Iran sehingga ada arahan dari Rumah Putih. Kapal-kapal awam sedang diserang dan kita hanya melihat. Suara saya meninggi. Jenderal itu berpaling memandang saya dengan pandangan tajam. Bradley, jika kita bertindak mengikut emosi sekarang, perang akan meletus. Itulah yang Iran mahu, menarik kita masuk. Perlindungan kapal awam akan dijalankan secara berperingkat melalui sistem tentara laut bersekutu. Sementara kita menjalankan secara berperingkat, mungkin akan ada orang mati. Itulah sebabnya saya di sini, kata jenderal itu, lalu berpaling. Suaranya dingin dan mekanikal. Saya mengetap gigi, dan saya memandang radar. Kapal tangki Malaysia, Bintang Perkasa, masih bergerak. Kelajuan 16 knot. Haluan tidak berubah. Mereka pasti sudah mendengar berita serangan itu, tetapi mereka tidak berhenti. Matthew. Ya, Tuan. Dari kedudukan semasa kapal Malaysia itu ke Hormuz, berapa jauh lagi? Matthew mengira. Kira-kira 260 batu nautika. Jika mengekalkan kelajuan semasa, dijangka memasuki selat dalam masa 16 jam lagi. 16 jam lagi. Maksudnya sekitar pukul 9 malam ini. Ya, nampaknya mereka menyasarkan untuk lalu pada waktu malam. Lalu pada waktu malam, mereka nak manfaatkan kegelapan, tapi sebuah kapal tangki 320.000 tan tidak boleh bersembunyi dalam gelap. Ia muncul di radar seperti sebuah gunung, entah apa yang kapten itu percaya, bisik Emily. Saya pun tidak tahu. Tapi satu perkara yang pasti, Kapten Malaysia itu, selepas mendengar berita serangan, tidak memperlahankan kelajuan, sementara semua kapal lain berhenti kerana takut. Hanya kapal itu yang terus meluru ke hadapan. Bodoh, berani atau gila, pada masa itu, saya masih belum dapat menilainya. Pukul 8.23 pagi, maklumat baru mula masuk ke bilik operasi. Seluruh dunia gempar. Harga minyak mencecah, 147 setong dan pasaran saham Asia menjunam sebaik sahaja dibuka. Kerajaan-kerajaan mengeluarkan kenyataan kecemasan dan Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat tergempar. Tetapi di bilik operasi, satu berita lain menarik perhatian saya. Lieutenant Commander, ada kemas kini mengenai keadaan kapal-kapal Jepun. Lapor Matthew. Bagaimana? 3 kapal tangki berbendera Jepun telah ditahan oleh Kor Pengawal Revolusi Iran. Semuanya di perairan Timur Teluk. Kini sedang ditarik ke perairan Iran berhampiran Bandar Abbas. Ditawan? Secara praktikalnya ya, ibu pejabat syarikat perkapalan Jepun telah mengarahkan semua kapal untuk menyerah serta-merta, tidak melawan dan mematuhi arahan. Anak kapal dilaporkan selamat, tetapi kapal dan kargo kini di bawah kawalan pihak Iran. Jenderal itu mencelah. Nampak, itu reaksi biasa. Beliau menghirup kopi dan menyambung. Apabila Iran mengisytiharkan sekatan, kapal awam mesti menunggu atau menyerah. Itu prosedurnya. Dan itu adalah akal sehat. Syarikat perkapalan Jepun telah membuat keputusan yang betul. Keselamatan anak kapal adalah keutamaan. Tetapi 3 kapal tangki Jepun,
Berapa banyak minyaknya? Matthew mengira jumlah ketiga-tiganya kira-kira 6,5 juta tong, bernilai sekitar 950 juta. Mereka serahkan begitu saja kargo bernilai hampir 1 bilion. Emily membulatkan mata kerana terkejut. Nyawa anak kapal lebih penting daripada kargo. Jepun telah membuat pilihan yang bijak, simpul jeneral itu. Kemudian beliau menjeling ke arah saya. Kapal tangki Malaysia itu pun akan membuat pilihan yang sama tidak lama lagi. Apabila ditangkap oleh bot laju Iran, mereka tidak akan ada pilihan lain. Sikor kura-kura 320,000 tan tidak boleh menang melawan bot laju 40 knot. Kata-kata itu benar. Secara fizikalnya, mustahil. Kelajuan maksimum sebuah VLCC adalah 16 knot. Bot laju Iran boleh mencapai 45 knot. Seperti tikus tidak boleh menang melawan kucing, kapal tangki tidak boleh lari dari bot laju. Tetapi, Lieutenant Commander, kata Matthew berhati-hati, kelajuan kapal tangki Malaysia tidak berubah. Masih 11 knot, berita serangan, berita Jepun, semuanya disiarkan di VHF, tetapi tiada reaksi. Maklumat pintasan VHF menunjukkan ada rekod komunikasi dengan ibu pejabat syarikat perkapalan Malaysia, tetapi ada satu perkara yang menarik. Apa dia? Walaupun selepas komunikasi, kelajuan tidak berkurang. Kami tidak tahu apa yang dikatakan oleh syarikat itu, tetapi hasilnya, kapal itu masih terus bergerak. Mereka mengabaikan arahan syarikat, tanya Emily dengan riak terkejut. Kami tidak dapat mengesahkan, tetapi keadaan menunjukkan begitu. Bilik operasi senyap seketika. Jeneral itu juga senyap seketika. Kemudian beliau mendengus dan menggelengkan kepala. Kapten ini sedang bermain hero. Dia mahu menamatkan kariernya, mengabaikan arahan syarikat dan cuba menembusi kepungan. Kalau ditangkap, dipenjarakan. Kalau tidak ditangkap, dipecat. Walau apapun, habislah. Tetapi saya mempunyai fikiran yang berbeza. Syarikat perkapalan Jepun telah membuat keputusan untuk melepaskan 3 kapal tangki dan kargo bernilai 1 bilion. Di peringkat syarikat, itu adalah arahan dari atas. Kapten-kapten hanya mematuhi arahan itu. Sebaliknya, kapal tangki Malaysia berbeza. Di lapangan, kapten sedang membuat keputusannya sendiri. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh syarikat itu, tetapi hasilnya, kapal itu masih bergerak. Satu pemikiran terlintas di pikiran saya. Ini mungkin bukan satu tindakan melulu semata-mata. Mungkin ia adalah satu keputusan yang telah diperhitungkan. Pukul 3:41 petang, kapal tangki Malaysia, Bintang Perkasa, telah sampai ke 1.120 batu nautika dari Selat Hormuz. 8 jam lagi sebelum memasuki selat. Sementara itu, keadaan semakin meruncing. Jumlah kapal yang diserang telah meningkat kepada 7 buah, dan ada laporan bahawa Kor Pengawal Revolusi Iran telah mula menanam periuk api di pintu masuk selat. 2 kapal penyapu periuk api Tentera Laut AS telah dikerahkan dengan segera, tetapi tidak cukup untuk meliputi seluruh kawasan. Kepungan semakin ketat dari masa ke semasa. Lieutenant Commander, ada satu pintasan yang menarik, kata Matthew sambil menanggalkan fon kepalanya. Apa dia? Kapal tangki Malaysia itu telah menghubungi kapal-kapal berdekatan. Mereka telah mencadangkan kepada sebuah kapal tangki Greece dan sebuah kapal gas Norway untuk pergi bersama. Pergi bersama? Ya. Kapten Malaysia itu berkata begini, Hormuz sekarang adalah satu peluang. Tentera Iran juga sedang kelam kabut dan kita mesti keluar sebelum sistem sekatan dimantapkan. Adakah Anda mahu pergi bersama kami? Jawapannya, kedua-duanya menolak. Kapten Greece berkata, awak gila ke? Dan Kapten Norway hanya berkata, semoga berjaya. Emily ketawa kecil. Kapten Malaysia itu cuba membentuk sebuah armada, tetapi akhirnya terpaksa pergi seorang diri. Saya merenung kandungan perbualan itu. Kapten Malaysia telah mencadangkan kapal lain untuk pergi bersama. Ini bukan melulu. Ini adalah pemikiran taktikal. Jika ada banyak kapal, Iran juga sukar untuk menyerang semuanya. Beban pendapat umum antara bangsa akan lebih besar, tetapi tiada siapa yang menyahut. Jadi, mereka pergi seorang diri. Matt, boleh tunjukkan image dari P8? Boleh, Tuan. Sebuah P8 sedang terbang di atas kapal tangki Malaysia itu sekarang. Skrin bertukar. Satu image yang diambil dari ketinggian 8.000 meter muncul. Di atas Laut Biru, sebuah kapal gergasi kelihatan. Satu jejak putih memanjang dari belakang kapal. Itulah bukti ia sedang bergerak dengan kelajuan penuh. Zoom masuk. Image di zoom masuk. Tulisan di badan kapal kelihatan. Ia dalam bahasa Melayu. Saya tidak dapat membacanya, tetapi bendera jalur gemilang berkibar megah di belakang kapal. Kapal ini sangat besar, bisik Emily. Betul,
sebuah VLCC panjangnya 340 meter, lebih panjang daripada kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz. Image kapal gergasi itu membelah air dengan kelajuan maksimum, benar-benar satu pemandangan yang menakjubkan. Ada nampak sesiapa di dek? Tiada sesiapa. Nampaknya semua sudah berlindung di dalam. Hanya nampak cahaya dari anjungan. Di anjungan, kapten sedang memegang kemudi. Daripada 26 anak kapal, pasti tiada siapa yang tidur pada masa ini. Ketika itu, Jenderal menghampiri. Beliau melihat email dari P8 dan bertanya, "Masih bergerak?" "Ya, Tuan. Tiada perubahan kelajuan. Syarikat tidak mengarahkan berhenti. Kami tidak tahu dengan pasti, tetapi hasilnya, ia tidak berhenti." Jenderal menggosok dagunya. "Sampai tahap ini bukan degil biasa lagi. Ada sesuatu. Buat pertama kalinya, saya merasakan sedikit rasa ingin tahu dalam suara Jenderal. Semak semula keadaan penempatan bot laju Iran. Berapa banyak di pintu masuk selat? Kini ada 8 bot laju ditempatkan dalam radius 20 batu nautika di sekitar pintu masuk selat. Selebihnya bertaburan di sekitar Bandar Abbas dan berhampiran Pulau Kish. 8 buah sudah cukup. Apabila kapal tangki itu masuk, mereka boleh mengepungnya serta-merta." Jenderal itu mengangguk. "Tetapi ada satu pembola hubah," kata Matthew berhati-hati. "Apa dia?" "Komander Sekatan Laut Iran, Brigadier General Soroushi. Maklumat mengenai orang ini baru dikemas kini." Matthew memaparkan profil pribadi di skrin. Gambar seorang lelaki pertengahan umur dengan rupa yang keras muncul. Janggut hitam, mata yang tajam. Reza Soroushi, Brigadier General, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi, 47 tahun. Telah menjadi Komander Pertahanan Hormuz selama 12 tahun. Ada nama gelaran. "Apa dia?" "Penyembelih selat." Bilik operasi menjadi senyap. "Kenapa dapat gelaran itu?" 6 tahun lalu, dalam satu operasi menentang penangkapan ikan haram, beliau menenggelamkan 5 bot nelayan asing, tidak menyelamatkan anak kapal. Dan 3 tahun lalu, apabila menahan sebuah kapal kargo Emiria Arab Bersatu, beliau menembak cedera 3 anak kapal. Ada laporan bahwa ia adalah tembakan sengaja, bukan tembakan amaran. Orang gila, Emily berkerut. Seorang penyokong tegar tipikal Kor Pengawal Revolusi. Suka menggunakan kekerasan daripada berunding, dan sangat memusuhi kapal-kapal asing. Saya memandang skrin. Di sebelah gambar Brigadier General Soroushi, trajektori kapal tangki Malaysia dipaparkan selari. Dalam beberapa jam lagi, kedua-duanya akan bertemu. "Adakah Kapten Malaysia itu tahu tentang orang ini?" saya bertanya. "Mungkin tidak," jawab Matthew. "Jika dia tahu, adakah dia akan berhenti?" Tiada siapa yang menjawab. Pukul 9:14 malam. Kapal tangki Malaysia Bintang Perkasa telah sampai ke 1.45 batu nautika dari pintu masuk Selat Hormuz. Suasana di bilik operasi telah berubah secara halus. Tiada siapa yang menyuarakannya, tetapi semua orang sedang memerhatikan titik hijau itu di skrin utama. Walaupun sedang melakukan kerja masing-masing, mata mereka sesekali melirik ke arahnya. Sejujurnya, saya juga begitu. Saya telah memantau pergerakan titik itu selama lebih 12 jam. Ia tidak pernah memperlahankan kelajuan, tidak pernah mengubah haluan. Ia sedang meluru lurus ke arah neraka dengan kelajuan maksimum. "Lieutenant Commander, ada pergerakan bot laju," lapor Matthew dengan suara tegang. 3 daripada 8 buah yang ditempatkan di pintu masuk selat sedang bergerak ke selatan, ke arah kapal tangki Malaysia. Bersedia untuk memintas. Belum jelas, tetapi nampaknya mereka sedang membentuk formasi pemintasan. Jantung saya berdegup lebih laju. Ia akan bermula. Tukar ke imej dari P8. Skrin bertukar. Ia adalah imej inframerah malam. Di permukaan laut, satu titik cahaya besar bersinar. Itulah bintang perkasa. Haba dari enjin membuatnya kelihatan sangat terang dalam kamera inframerah. Dan di hadapannya, 3 titik cahaya yang lebih kecil sedang menghampiri dengan pantas. Itulah bot-bot laju Iran. Jarak, kapal tangki Malaysia 35 batu nautika, bot laju 38 knot. Dijangka bersentuhan dalam kira-kira 55 menit. Jenderal datang ke tengah bilik operasi. Beliau berpeluk tubuh dan memandang skrin. "Akhirnya akan berakhir," katanya dengan nada tenang. "Tuan Jenderal, patutkah kita maklumkan kapal tangki Malaysia tentang keadaan ini?" saya bertanya. Jenderal itu memandang saya. "Kenapa? Mereka mungkin tidak tahu bahwa 3 bot laju Iran sedang menghampiri. Radar mereka mungkin dapat mengesan, tetapi mereka mungkin tidak tahu niat sebenar. Jika kita maklumkan, apa bezanya? Mereka akan berhenti. Sekurang-kurangnya mereka boleh bersedia." Jenderal itu berfikir sejenak, kemudian mengangguk.
Baiklah, hubungi mereka. Tapi jangan cakap kita boleh bantu. Jangan beri mereka harapan palsu. Matthew mengambil mikrofon. Bintang perkasa, ini armada kelima tentera Laut Amerika Syarikat. Di hadapan Anda, 35 batu nautika, 3 bot laju Kor Pengawal Revolusi Islam Iran sedang bergerak ke arah Anda. Dijangka bersentuhan dalam kira-kira 55 menit. Kira-kira 10 saat senyap berlalu. Kemudian ada jawaban. Armada kelima, terima kasih. Radar kami juga telah mengesahkan. Kami sedang bersedia. Suara yang terlalu tenang sehingga pelik. 3 bot laju Iran sedang meluru ke arah mereka, tetapi tiada sedikit pun getaran dalam suara itu. Maklumat tambahan. Bot-bot laju itu dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal C-802 dan meriam 20 mm. Seketika senyap. Telah disahkan, terima kasih. Itu sahaja. Walaupun mendengar maklumat tentang peluru berpandu anti kapal, mereka tidak memperlahankan kelajuan. Emily memandang saya. Orang-orang itu betul-betul waras ke? Saya tidak tahu. Itu adalah jawaban yang jujur. Pukul 10.08 malam, bot-bot laju Iran telah menghampiri kapal tangki Malaysia dalam jarak 12 batu nautika. Siaran radio dalam bahasa Farsi bermula di VHF. Sedang menterjemah kandungan pintasan, kata Matthew. Di bilik operasi, seorang penterjemah pakar bahasa Farsi, Hassan Jabari, telah ditempatkan. Beliau adalah seorang Amerika berketurunan Iran yang pernah bekerja untuk CIA. Arahan untuk berhenti. Semua kapal mesti mematikan enjin serta merta dan menunggu arahan. Ini adalah arahan dari Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Ulang. Reaksi kapal tangki Malaysia, tiada perubahan. Kelajuan masih 16 knot. Mereka mengabaikan arahan berhenti. Jeneral itu mengecilkan matanya. Nampaknya begitu. 5 menit berlalu. Bot laju Iran telah menghampiri dalam jarak 5 batu nautika. Suara yang lebih cemas kedengaran dari VHF. Arahan berhenti kali kedua. Kapal tangki berbendera Malaysia. Matikan enjin serta merta. Ini adalah amaran terakhir. Jika tidak patuh, kami akan menggunakan kekerasan. Suara yang berbeza, nampaknya pangkat yang lebih tinggi. Ketegangan di bilik operasi mencapai kemuncak. Semua pegawai terpaku pada skrin. Bunyi papan kekunci di type, bunyi klik tetikus, semuanya berhenti. Dan kemudian, ada jawaban dari kapal tangki Malaysia. Tetapi bukan dalam bahasa Inggris, tetapi bahasa Farsi. Apa? Jeneral itu terkejut dan melangkah ke hadapan. Hassan mula menterjemah serentak. Seorang kelasi Malaysia sedang menjawab dalam bahasa Farsi kepada Kor Pengawal Revolusi yang dihormati. Kami adalah sebuah kapal tangki awam berbendera Republik Persekutuan Malaysia. Kami sedang membawa minyak mentah dari Arab Saudi ke Malaysia. Kami tidak mempunyai sebarang niat permusuhan terhadap Iran dan tidak terlibat dalam peperangan. 26 orang anak kapal kami semua mempunyai keluarga yang menunggu. Kami memohon laluan yang selamat. Bilik operasi senyap. Kelasi Malaysia boleh berbahasa Farsi, kata Emily dengan riak tidak percaya. Sangat fasih. Sebutan yang tepat dan penggunaan kata hormat yang sesuai. Ini bukan tahap komunikasi asas. Ini adalah seseorang yang memahami budaya Iran, kata Hassan dengan kagum. Ekspresi jenderal juga berubah. Bukan lagi wajah mengeyek, tetapi minat dan rasa ingin tahu. Mereka telah bersedia, bisik jenderal itu. Ya, Kapten Malaysia itu bukan meluru secara buta. Beliau telah menjangka akan berdepan dengan Iran dan telah menempatkan seorang kelasi yang tahu bahasa Farsi terlebih dahulu. Buat pertama kalinya, penghinaan telah hilang dari nada suara jeneral. Ada jawaban dari pihak Iran di VHF. Hassan menterjemah. Seorang pegawai Iran menjawab, kami faham keadaan Anda, tetapi pada masa ini Selat Hormuz disekat. Kebenaran laluan mesti diberikan oleh Tehran. Sila matikan enjin dan tunggu. Ada jawaban dari pihak Malaysia. Hassan terus menterjemah. Kami faham. Tetapi 26 orang anak kapal kami mempunyai keluarga yang menunggu. Ada bapa yang mempunyai anak kecil. Ada anak lelaki yang menjaga ibu tua. Kami tiada kaitan dengan perang. Bukankah Iran dan Malaysia mempunyai hubungan persahabatan yang lama? Kami mengharapkan pertimbangan bijaksana daripada pegawai yang dihormati. Seseorang di bilik operasi mengagumi secara senyap. Sangat licik, kata Jeneral Itan sambil melepaskan pelukan tangannya. Ini adalah satu rundingan. Daripada memetik undang-undang antarabangsa, dia merayu kepada sentimen. Dalam budaya Iran, menyebut tentang keluarga, terutamanya ibu, mempunyai kuasa pujukan yang besar. Adalah jelas bahawa jeneral itu tahu tentang budaya Iran. Beliau telah berada di Timur Tengah selama 30 tahun. Tetapi hakikat bahawa seorang kelasi Malaysia tahu tentang itu adalah sesuatu yang menakjubkan.
Apa hasilnya? Saya bertanya. Jenderal itu menggelengkan kepala. Brigadier Jenderal Sorushi adalah komandernya. Dengan perwatakannya, dia tidak akan terpengaruh dengan rayuan tentang keluarga. 10 menit berlalu. Sekali lagi ada isyarat dari pihak Iran di VHF. Wajah Hasan menjadi tegang. Mereka kata akan naik ke kapal untuk pemeriksaan, minta turunkan tangga tali. Bilik operasi sekali lagi dipenuhi ketegangan. Ditangkap? Tanya Emily. Belum tahu. Selepas pemeriksaan, mereka mungkin benarkan lalu atau menahannya. Jawab Matthew. Saya melihat email dari P8. Kapal tangki Malaysia sedang memperlahankan kelajuan. Dari 16 knot turun ke 12, 8, 5 dan kemudian berhenti. Kapal gergasi itu berhenti di laut. 2 bot laju merapat ke badan kapal. Dalam image inframerah, susuk tubuh kecil sedang memanjat tangga. 5 anggota pengawal revolusi telah naik ke kapal, lapor Matthew. Seluruh bilik operasi menahan nafas. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya melihat dari kamera inframerah pada ketinggian 8.000 meter. 30 menit berlalu. Tiada komunikasi. Kapal di skrin masih pegun di laut dengan 2 bot laju merapat di sisinya. Bot laju ketiga sedang berlegar kira-kira 100 meter jauhnya untuk memantau. 40 menit berlalu. Kenapa lama sangat? Kata Emily dengan nada bimbang. Mungkin mengambil masa untuk memeriksa dokumen. Sebuah kapal tangki 320.000 tan pasti mempunyai banyak dokumen. Jawab jenderal itu, tetapi suaranya juga sedikit tegang. Ketika itu, VHF berbunyi. Ia adalah satu komunikasi dalam bahasa Farsi dari pihak Malaysia. Hasan menterjemah. Kelasi Malaysia itu sedang bercakap dengan pegawai Iran. Tuan pegawai, jumlah minyak mentah di atas kapal kami adalah 35 juta tong. Ini bukan minyak Iran. Ini adalah minyak Arab Saudi, dibawa dari negara musuh Iran. Jika Iran merampas minyak ini, adakah Arab Saudi akan berdiam diri? Pertikaian antara bangsa akan menjadi lebih rumit. Membenarkan kami lalu juga adalah untuk kepentingan Iran. Jenderal itu mengagumi, bijak. Dari rayuan sentimen beralih kepada kepentingan. Saya juga sangat terkejut. Kelasi Malaysia itu bermula dengan cerita keluarga dan sekarang dia membentangkan hujah geopolitik. Dia menggunakan pelbagai strategi untuk meyakinkan pegawai Iran. 5 menit kemudian, ada jawaban dari pihak Iran. Ada perubahan halus pada wajah Hasan. Apa kata mereka? Saya bertanya. Mereka telah membenarkan laluan. Satu nafas lega kedengaran di bilik operasi. Tetapi ada satu syarat, sambung Hasan, suaranya berat. Mereka mesti keluar sepenuhnya dari selat dalam masa 1 jam. Jika lebih dari 1 jam, mereka akan ditenggelamkan. Jenderal itu mendengus. 1 jam, selat itu lebarnya 54 km. Itu 27 batu nautika. Untuk melaluinya dalam 1 jam, kelajuan minimum diperlukan ialah 27 knot. Sebuah VLCC tidak mungkin mencapai kelajuan 27 knot. Mereka telah memberikan syarat yang mustahil. Sebenarnya, ini adalah penolakan. Analisis Matthew. Dari VHF, suara kelasi Malaysia kedengaran dalam bahasa Farsi. Hasan menterjemah. Kami terima. Bilik operasi senyap. Apa? Jenderal itu bertanya lagi. Dia kata mereka terima. Kata Hasan dengan riak tidak percaya. Terima? Terima syarat yang mustahil? Jerit Emily. Saya melihat image dari P8. Anggota-anggota Iran sedang menuruni tangga. Bot laju meninggalkan badan kapal tangki. Dan suhu enjin kapal tangki Malaysia mula meningkat. Dalam image inframerah, bahagian belakang kapal semakin terang. Kelajuan meningkat. 10 knot, 12, 14, 16, 17 knot. Matthew membaca angka-angka. 17 knot. Sebuah VLCC. 18 knot. Masih meningkat. Seluruh bilik operasi terpaku pada skrin. 19 knot. Mustahil. Sebuah kapal 320.000 tan bergerak 19 knot. Jenderal itu melangkah ke hadapan skrin. Kelajuan maksimum nominal sebuah VLCC muatan penuh adalah 16 knot. 19 knot telah melebihi had reka bentuk. Enjin pasti sedang terlebih beban, analisis Matthew. Melebihi 20 knot, jerit Emily. Satu sorakan. Oh, bergema di seluruh bilik operasi. Mustahil, sebuah kapal 300.000 tan bergerak 20 knot. Itu tidak masuk akal secara fisikal, bisik jenderal itu. Tetapi angka-angka tidak menipu. Kelajuan di radar jelas telah melebihi 20 knot. Mereka sedang menolak dandang ke kuasa kecemasan, mengabaikan sepenuhnya had keselamatan dan menolak enjin ke had maksimum. Dandang boleh meletup, kata Matthew. Bilik operasi menjadi senyap. Di atas kapal itu ada 26 orang dan 35 juta tong minyak mentah.
Jika dandang meletup, ia bukan lagi sebuah kapal tangki, ia adalah sebuah bom. Kapten itu sedang mempertaruhkan nyawa anak kapalnya. Suara jenderal telah berubah, penghinaan telah hilang. Sebaliknya, satu emosi yang lain, kehairanan. Mula kira detik, 1 jam bermula dari sekarang. Matthew memaparkan jam randik di skrin. 60 menit, 59, 58. Kapal tangki Malaysia sedang meluru ke arah selat. Kelajuan 20 knot. Menerima syarat yang mustahil dan mencipta kelajuan yang mustahil. Tetapi matematik itu dingin. Untuk menempuh 27 batu nautika dengan kelajuan 20 knot akan mengambil masa 81 menit. Mustahil dalam 60 menit. Baki 45 menit. Kapal tangki Malaysia telah memasuki Selat Hormuz. Dalam imej dari P8, kedua-dua belah pantai kelihatan. Di sebelah kiri, Iran. Di sebelah kanan, Oman. Di tengah-tengah selat paling berbahaya di dunia, sebuah kapal tangki 320,000 tan sedang meluru dengan kelajuan penuh, masih mengekalkan kelajuan 20 knot. Tetapi Lieutenant Commander, arusnya menentang. Lapor Matthew. Menentang? Berapa kuat? Kira-kira 3 knot. Kelajuan sebenar berbanding darat hanya 17 knot. Jadi, masa berbanding jarak yang tinggal 12 batu nautika lagi untuk sampai ke perairan Oman. Dengan kelajuan 17 knot, akan mengambil masa 42 menit. Jam randik tinggal 45 menit, jadi kurang 3 menit. 3 menit, bisik saya. 3 menit, 180 saat. Perbezaan itu menentukan hidup atau mati. 3 bot laju Iran sedang mengekori kapal tangki, jarak 2 batu nautika, dan ada 2 lagi ditempatkan di hadapan selat. Jumlah 5 buah sedang membentuk formasi kepungan. Brigadier General Sorushi nampaknya sedang memberi arahan secara langsung dari Bandar Abbas. Kekerapan komunikasi VHF telah meningkat. Jenderal berdiri di tengah bilik operasi. Beliau berpeluk tubuh dan terpaku pada skrin. Ekspresi yang sama sekali berbeza berbanding 12 jam yang lalu. Senyuman sinis telah hilang. Bradley, jenderal itu memanggil saya. Ya, Tuan Jenderal. Siapa nama kapten kapal tangki Malaysia itu? Itu adalah soalan pertama yang beliau tanyakan. 12 jam yang lalu, beliau memanggilnya kapal Malaysia itu. Belum dapat dikenal pasti, Tuan. AIS tidak memaparkan nama kapten. Cari tahu. Ya, cari tahu namanya. Saya mau tahu siapa yang membuat keputusan seperti ini. Saya mengangguk, tetapi Matthew tidak dapat menemuinya. Baki 35 menit. Sekali lagi ada komunikasi dalam bahasa Farsi di VHF. Hasan menterjemah. Brigadier General Sorushi menghubungi secara langsung. Kapal tangki Malaysia, dengan kelajuan semasa, Anda tidak boleh lalu dalam had masa. Matikan enjin serta-merta. Ini adalah amaran terakhir. Ada jawaban dari pihak Malaysia. Senyap. Kapal tangki Malaysia tidak menjawab. Mereka mengabaikannya, tanya Emily. Sekarang bukan masa untuk berunding, tetapi untuk menumpukan pada penembusan. Saya menjawab. Baki 30 menit. Lieutenant Commander, ada perubahan kelajuan, kata Matthew. Suaranya sedikit tegang. Meningkat atau menurun? Menurun. 19 knot. 18. 17. Kenapa? Sedang memeriksa pintasan. Ada satu komunikasi dalaman yang ditangkap dalam bahasa Melayu. Sedang diterjemah. Tekanan dandang nomor 1 melebihi had kritikal. Risiko letupan. Kurangkan kuasa. Nampaknya suara ketua jurutera. Satu dandang telah rosak. Jeneral itu mengetap gigi. Saya juga serta-merta sedar. Kenapa Jeneral mengetap gigi? Tanpa sedar, beliau telah memihak kepada kapal tangki Malaysia. 16 knot. Kelajuan berhenti di situ. Tolak arus. Kelajuan sebenar hanya 13 knot. Dengan kelajuan ini, akan mengambil masa 55 menit untuk sampai ke perairan Oman. Jam randik tinggal 30 menit. Kurang 25 menit. Secara matematik, mustahil. Baki 25 menit. Suara Brigadier General Sorushi sekali lagi kedengaran di VHF. Kapal tangki Malaysia masa hampir tamat. Jika tidak berhenti, kami akan melepaskan tembakan. Ada jawaban dari kapal tangki Malaysia. Kali ini dalam bahasa Inggris. Kami dapat mendengarnya secara langsung. Ini adalah kapal tangki awam bintang perkasa, berbendera Persekutuan Malaysia. Kami sedang melaksanakan hak laluan tanpa mudarat di bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Kami adalah kapal dagang awam dan tidak mempunyai sebarang niat permusuhan. Jika diserang, ia akan menjadi satu pelanggaran Undang-Undang Antarabangsa dan kerajaan Malaysia akan bertindak balas dengan tegas. Bilik operasi senyap. Dia membawa masuk Undang-Undang Antarabangsa, bisik Jeneral itu. Berkesan ke? Tanya Emily. Dengan Sorushi, tidak, kata Jeneral itu tegas. Tetapi itu bukan untuk didengari Iran. Itu untuk kita dengar. Dia tahu Amerika sedang mendengar dan sedang meninggalkan bukti.
Nanti, jika Iran menyerang, itu akan menjadi bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Saya memandang General. Analisis lelaki yang 12 jam lalu memanggilnya kapal Malaysia itu adalah tepat. General itu merasakan pandangan saya dan berkata dengan pahit, "Kapten itu bukan orang biasa." Baki 20 menit. Mula tembakan amaran, jerit Matthew. Dalam imej dari P8, kilatan cahaya kelihatan. Peluru pengesan ditembak dari bot laju Iran, jatuh ke laut 400 meter di hadapan haluan kapal tangki Malaysia. Tiang-tiang air tersembur. Satu keluhan kedengaran di bilik operasi. Celaka, General itu menyumpah. Dalam lebih 20 tahun bekerja di sisinya, ini kali pertama saya mendengarnya menyumpah. Kita mesti lancarkan pesawat, Tuan General. Saya berkata dengan cemas. Hantar 2 buah F-18 sahaja. Bot-bot laju Iran akan berundur. Kita hanya akan melihat mereka mati. General itu memandang saya. Di wajahnya jelas terpancar konflik. Satu ekspresi yang belum pernah saya lihat. Tidak boleh, Bradley. Jika kita campur tangan, Iran akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengisitiharkan perang besar-besaran. 6.000 orang di kumpulan tempur kapal induk dan kesemua 48 kapal di Teluk Parsi akan berada dalam bahaya. Jadi, 26 orang mati tidak mengapa, suara saya meninggi. Buat pertama kalinya dalam 22 tahun karier tentera, saya meninggikan suara kepada pegawai atasan. General itu tidak menjawab. Beliau hanya memandang skrin. Baki 15 menit. Amaran kedua, kali ini lebih dekat, 200 meter di hadapan. Trajektori peluru pengesan direkodkan dengan jelas dalam imej dari P8. Kapal tangki Malaysia tidak berhenti. Orang-orang itu dibuat dari apa? Bisik Emily. Baki 10 menit. Arus sedang berubah, jerit Matthew. Apa? Dari surut ke pasang. Arus sedang berubah dari menentang ke menyokong. Air akan mula menolak kapal tangki Malaysia. Berapa kuat? Apabila berubah sepenuhnya, akan ada kelebihan kira-kira 3 knot, tetapi untuk berubah sepenuhnya akan mengambil masa 15 menit. 15 menit lagi jam randik sudah tamat. Itulah masalahnya. Baki 5 menit. Arahan untuk menembak telah disahkan. Hasan menterjemah dengan wajah pucat. Brigadier General Sorushi telah memberi arahan secara langsung. Tenggelamkannya. Bilik operasi membeku. Dalam imej dari P8, di atas bot laju Iran, tembakan bermula. Bukan peluru pengesan, tetapi peluru sebenar. Peluru meriam 20 mm ditembak ke badan kapal tangki Malaysia. Dalam imej inframerah, titik yang terkena tembakan bersinar. Bunyi logam ditembusi peluru kedengaran melalui VHF. Satu bunyi yang memekakkan dan berterusan. Sahkan terkena tembakan. Kapal tangki Malaysia terkena tembakan meriam di bahagian belakang, kata Matthew, suaranya bergetar. Ada kebakaran. Asap berkepul dari dek belakang. Satu jeritan seperti pekikan kedengaran di bilik operasi. Saya sedang menggenggam tangan saya, kuku menekan ke tapak tangan. Perasaan tidak berdaya kerana tidak dapat berbuat apa-apa sedang menekan seluruh tubuh saya. Tuan General, tolonglah, saya berkata. Ia adalah satu rayuan. General itu memejamkan matanya. 3 saat, 5 saat. Satu tempoh masa yang terasa seperti selamanya. Kemudian beliau membuka matanya. Tidak boleh, katanya ringkas. Baki 3 menit. Kelajuan meningkat. Jerit Matthew. Semua orang memandang skrin. 17, 18, 19, 20 knot. Arus telah mula berubah. Arus pasang sedang datang. Kelajuan sebenar berbanding darat adalah 21, 22, 23 knot. Masih meningkat. Kapal tangki Malaysia, semasa ditembak, semasa api marak di belakangnya, sedang meningkatkan kelajuan. Bagaimana mungkin? Tanya General itu dengan riak tidak percaya. Nampaknya mereka sedang menolak semua dandang yang tinggal ke kuasa kecemasan, ditambah dengan bantuan arus, baru mencapai 23 knot, tetapi belakang kapal sedang terbakar, kru dek sedang memadamkan api. Pada masa yang sama, kru enjin sedang meningkatkan kelajuan. Mereka melakukan 2 perkara serentak. Baki 2 menit, tinggal 1 faiz batu nautika lagi, untuk sampai ke perairan Oman. Matthew mengira detik. Bot laju Iran sekali lagi melepaskan tembakan. Peluru meriam jatuh ke laut, tiang-tiang air tersembur di sebelah kiri kapal tangki Malaysia tetapi tidak kena, kerana kapal tangki Malaysia sudah lebih laju. Bot laju juga sedang mengejar, tetapi untuk membidik dengan tepat sebuah kapal tangki 320.000 tan yang sedang mempunyai momentum bukan mudah. Baki 1 menit, 0,8 batu nautika, seluruh bilik operasi berdiri. General juga, 20 pegawai dan pegawai rendah semuanya berdiri memandang skrin. 0,5 batu nautika.
Bot-bot laju Iran mula memperlahankan kelajuan. Garisan sempadan perairan semakin dekat. Jika memasuki perairan Oman, akan menyebabkan pertikaian antara bangsa. 0.3 batu nautika. Tembakan meriam berhenti. 0.1 batu nautika. Bot-bot laju Iran telah berhenti sepenuhnya. Telah memasuki perairan Oman, jerit Matthew. Bilik operasi meletus. Sorakan bergema. Emily melompat-lompat. Matthew mengangkat kedua-dua tangannya. Kaki tangan perhubungan bertepuk tangan. Dan Hasan terduduk di kerusinya, menarik nafas lega. Saya menangis. Dalam 22 tahun di tentara laut, saya tidak pernah menangis di bilik operasi. Tetapi pada saat itu, saya tidak dapat menahannya. Seorang kapten Malaysia yang tidak dikenali dan 26 anak kapalnya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 38 kapal perang armada kelima tentara laut AS. Sebuah kapal tangki Malaysia telah melakukannya. Saya memandang General. General Minton tidak berkata apa-apa. Beliau berpeluk tubuh dan memandang skrin. Di skrin, bot-bot laju Iran telah berhenti di hadapan garisan sempadan perairan dan titik hijau kapal tangki Malaysia sedang perlahan-lahan mengurangkan kelajuan dan menuju ke selatan dalam perairan Oman. Sesuatu yang berkilauan mengalir di pipi General. Dalam sorakan, tiada siapa yang nampak. Tetapi saya, yang berdiri betul-betul di sebelahnya, nampak air mata mengalir dari mata lelaki yang telah berkata kapal Malaysia itu. Sorakan reda selepas kira-kira 5 menit. Keterujaan di bilik operasi beransur reda. Emily kembali ke tempatnya dan Matthew kembali duduk di hadapan skrin. Kaki tangan perhubungan juga memakai semula fon kepala dan kembali bekerja. Tetapi saya tidak melepaskan pandangan dari General. General Minton masih berdiri di hadapan skrin. Beliau berpeluk tubuh dan mengikuti trajektori kapal tangki Malaysia. Titik hijau itu kini telah jauh ke dalam perairan Oman dan kelajuannya telah menurun kepada 12 knot. Mereka pasti telah mengurangkan beban enjin selepas memasuki zon selamat. Tuan General, saya menghampiri dengan berhati-hati. General itu tanpa berpaling berkata 48 buah, hanya sebuah. Ya, 48 buah terkandas. Amerika, Britain, Jepun, China, Norway, Greece, semua kuasa besar dunia ada di sana. Berapa banyak daripadanya yang cuba keluar? Menurut laporan, 12 buah telah mencuba. Betul, 12 buah. Daripadanya, hanya sebuah yang berjaya. Ya, dari Malaysia. General itu mengangguk. 11 buah yang lain. 7 ditawan Iran dan 4 ditembak dan berpatah balik. Jepun, ketiga-tiga buahnya menyerah awal dan menerima ditawan. Britain, 2 buah cuba, sebuah ditembak, sebuah ditawan. China, langsung tidak mencuba. Semua kapal kekal di kedudukan. General itu mengeluh. Dalam 22 tahun bekerja di perairan ini, saya sentiasa percaya satu perkara. Suara general itu berbeza dari biasa, rendah, perlahan, dan berat. Bahwa tanpa tentara laut AS, tiada siapa yang boleh berbuat apa-apa di perairan ini. Jika Hormuz disekat, kita yang mesti membukanya. Jika kapal awam dalam bahaya, kita yang mesti menyelamatkan. Itulah sebab kewujudan tentara laut AS, dan itulah kebanggaan kita. General itu memandang saya. Tetapi hari ini, sebuah kapal tangki Malaysia, tanpa pengiring kita, tanpa bantuan kita, telah melepasi kepungan di hadapan mata kita. Suara general itu tersekat. Sementara 38 kapal perang armada kelima kita duduk di sini, bermesyuarat, menunggu kelulusan, mematuhi prosedur, seorang kapten Malaysia dengan 26 anak kapal telah melakukannya. Bilik operasi senyap, semua orang sedang mendengar kata-kata general, dan dia melakukannya dengan menolak arahan syarikat, menerima syarat yang mustahil, menolak dandang hingga ke tahap hampir meletup, dan menahan tembakan meriam. General itu menunjuk ke skrin, ke titik hijau kapal tangki Malaysia yang sedang bergerak ke selatan di sepanjang pantai Oman. Adakah Anda tahu apa itu, Bradley? Sebuah kapal tangki, Tuan? Bukan, general itu menggelengkan kepala. Itu adalah keazaman, satu keputusan yang dibuat di lapangan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, di bawah tanggung jawabnya sendiri, dan dengan mempertaruhkan nyawa. Itulah sesuatu yang telah kita hilang. Saya tidak dapat berkata apa-apa. General itu berpaling dan menuju ke bilik kerjanya. Sebelum membuka pintu, beliau berhenti dan berpaling. Tadi awak kata kedutaan Malaysia meminta perlindungan untuk warga negaranya, kan? Ya, hubungi mereka. Katakan armada kelima Amerika Syarikat menzahirkan rasa hormat terhadap keberanian kelasi-kelasi Malaysia. Dan jika mereka memerlukan pengiring dari Oman ke Malaysia, kita akan menghantar sebuah kapal pemusnah bersama mereka.
Emily memandang saya dengan riak terkejut. 12 jam yang lalu, inilah lelaki yang berkata, adakah tentara laut diraja Malaysia di sini? Kalau begitu, mereka perlu uruskan sendiri. Baik, Tuan Jeneral. Jeneral itu menutup pintu bilik kerjanya. Saya berdiri memandang pintu yang tertutup itu untuk seketika. 2 minggu kemudian, kapal tangki Malaysia, Bintang Perkasa, selepas pelayaran 14 hari, berlabuh di pelabuhan Klang, Malaysia. Di belakang kapal, terdapat 17 kesan tembakan meriam 20 mm dan sebahagian dek terbakar hitam. Salah satu daripada 2 dandang telah rosak sepenuhnya, tetapi 26 anak kapal semuanya selamat. Saya menonton berita itu melalui buletin di Ibu Pejabat di Bahrain. Skrin menunjukkan Bintang Perkasa berlabuh. Ratusan orang telah berkumpul di jeti, dan apabila para kelasi turun, keluarga mereka berlari memeluk mereka. Isteri seorang kelasi sedang memeluk anak perempuannya yang kecil dan menangis. Kelasi itu mendukung anak perempuannya dan berkata sesuatu. Saya tidak faham bahasa Melayu, tetapi imei gadis kecil itu memeluk leher ayahnya dengan erat dan tersenyum riang tidak memerlukan sebarang terjemahan. Pemandangan itu membuatkan saya menangis untuk kali kedua dalam 22 tahun di tentara laut. Matthew berkata di sebelah saya, Lieutenant Commander, nama kapten telah dikenal pasti. Ismail bin Rahman, 48 tahun, 23 tahun pengalaman di laut, telah bekerja dengan syarikat perkapalan yang sama selama 18 tahun. Yang istimewanya, beliau mengambil jurusan pengajian maritim di universiti, dan pada masa yang sama, mengambil jurusan kecil dalam pengajian Timur Tengah. Pengajian Timur Tengah? Ya, beliau belajar bahasa Arab dan Farsi di universiti. Itulah sebabnya beliau boleh bercakap terus dengan pegawai Iran. Selama 23 tahun, belajar pengajian Timur Tengah, pasti beliau terus mengasahnya dalam amalan. Nampaknya begitu. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman berlabuh di pelabuhan Iran. Saya mengangguk. Pada masa itu, kepingan-kepingan teka-teki itu bersambung. Kapten Ismail bin Rahman bukan seorang yang melulu. Beliau adalah seorang yang memahami budaya Iran, belajar bahasa Farsi, dan hafal setiap pasang surut dan arus di selat ini melalui 23 tahun pelayaran di perairan ini. Pengalaman dan keupayaan pertimbangan yang terkumpul itu meletus dalam 12 jam krisis. Sebulan kemudian, saya memberi ucapan di sebuah seminar pengurusan krisis tentara laut AS di Washington. Topiknya adalah analisis kes sebuah kapal awam yang menembusi kepungan Hormuz secara sendirian. Di Dewan Seminar, terdapat 12 laksamana staf tentara laut, 8 pegawai Jabatan Pertahanan, dan 5 pegawai perhubungan NATO, seramai 24 orang. Saya memaparkan trajektori radar kapal tangki Malaysia di skrin. Satu-satunya titik yang bergerak di antara 48 titik. Titik ini adalah kapal tangki Malaysia, Bintang Perkasa. Saya berkata, Kapten Ismail bin Rahman, 26 anak kapal, membawa 3.5 juta tong minyak mentah, telah menembusi kepungan kor pengawal revolusi Iran seorang diri. Seluruh dewan senyap. Apa yang boleh kita pelajari dari peristiwa ini? Saya fikir ada 3 perkara. Skrin bertukar. Pertama, kepentingan pertimbangan di lapangan. Kapten Ismail memutuskan untuk berlayar walaupun ada arahan menunggu dari syarikat. Ini mungkin kelihatan tidak logik, tetapi hasilnya, 47 kapal yang lain telah ditahan selama purata 97 hari, menyebabkan kejutan bernilai 0,28 bilion kepada pasaran minyak mentah antarabangsa. Pertimbangan bebas komander di lapangan kadang-kadang lebih tepat daripada arahan dari Ibu Pejabat. Beberapa orang jenderal mengangguk. Kedua, kekuatan keupayaan yang pelbagai. Pasukan Kapten Ismail mempunyai kelasi yang tahu bahasa Farsi, mempunyai pemahaman tentang budaya Iran, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang korak pasang surut selat. Ini bukan kebetulan, ini adalah profesionalisme yang terkumpul selama 23 tahun melalui laluan yang sama. Kelasi-kelasi Malaysia memahami perairan yang mereka lalui lebih daripada yang kita sangka. Saya teringat titik hijau yang saya lihat setiap hari di bilik operasi. Ketiga, makna keazaman. Suara saya sedikit bergetar. Kapten Ismail menerima risiko dandang meletup. Beliau tidak berhenti walaupun ditembak dengan meriam. Beliau terus maju, mengetahui bahawa nyawa 26 anak kapal bergantung pada keputusannya. Ini bukan melulu. Ini adalah keberanian yang diperhitungkan. Menilai keadaan dengan tepat, merebut masa terbaik, dan berazam untuk bertanggung jawab atas hasilnya. Itulah sikap seorang komander sejati. Tepukan gemuruh bergema di dewan selepas saya selesai berucap. Apabila saya turun, saya melihat General Minton duduk di barisan belakang. Beliau telah berada di sana sepanjang ucapan saya.
Jenderal itu berdiri dan menghampiri saya. "Kerja yang bagus, Bradley." "Terima kasih, Tuan Jenderal." Satu perkara lagi, Jenderal itu tersenyum. Buat pertama kalinya saya melihat senyuman di wajah keras itu. Bahwa orang-orang Malaysia itu melakukannya sebelum kita, itu bukan satu keaiban bagi kita. Kalau begitu, apa dia, Tuan? Ia adalah satu pengajaran. Bahwa tentera laut terkuat di dunia pun tidak boleh menang melawan seorang kapten yang berani membuat keputusan dengan nyawanya di lapangan. Sementara 38 kapal perang duduk menunggu kelulusan, sebuah kapal tangki telah mengubah dunia. Jenderal itu menepuk bahu saya. "Awak tahu saya menolak permintaan awak untuk melancarkan pesawat malam itu, kan?" "Ya, pada masa itu, saya silap. Kita sepatutnya bertindak. Tetapi Malaysia telah membuktikannya untuk kita, bahwa mereka boleh melakukannya sendiri." Jenderal itu berpaling dan berjalan pergi. Saya berdiri memandang belakangnya untuk seketika. 3 bulan selepas ucapan itu, saya mengambil cuti pribadi dan pergi ke Malaysia. Saya pergi ke Pelabuhan Klang. Saya berdiri di jeti di mana bintang perkasa telah berlabuh. Kren-kren gergasi menjulang ke langit dan kapal-kapal kontena keluar masuk tanpa henti. Saya dengar ini adalah salah satu pelabuhan terbesar di rantau ini. Di satu sudut jeti, ada sebuah plak peringatan kecil didirikan. Ia adalah sekeping tembaga untuk menghormati para kelasi bintang perkasa. 26 nama terukir padanya. Nama Ismail bin Rahman di atas sekali. Sejambak bunga diletakkan di hadapan plak itu. Masih segar. Seseorang telah datang ke sini baru-baru ini. Saya meletakkan tangan saya di atas plak itu dan berdiri di situ untuk seketika. Ketika itu, ada satu suara dari belakang. "Awak orang Amerika?" Saya berpaling dan melihat seorang lelaki Malaysia berusia lingkungan 50-an. Beliau memakai pakaian kerja. Nampaknya seorang pekerja pelabuhan. "Ya, saya dari Tentera Laut AS." "Ah, awak tentera laut." Lelaki itu tersenyum. "Adik saya ada di atas kapal bintang perkasa. Dia telah kembali dengan selamat. Sungguh bernasib baik." "Saya gembira mendengarnya," jawab saya. Adik saya kata, "Tentera Laut AS telah memaklumkan mereka tentang maklumat bot-bot laju Iran. Itu sangat membantu. Terima kasih." Tengkuk saya terasa sebak. "Sama-sama, kami tidak berbuat apa-apa, hanya menyampaikan maklumat. Wira sebenar adalah mereka yang berada di atas kapal itu." Lelaki itu mengangguk. Saya tanya adik saya, "Takut tak? Awak tahu, mereka belayar sambil ditembak meriam." "Awak tahu apa adik saya cakap?" "Apa katanya?" "Takut? Mestilah takut. Tapi abang, kapten kata semuanya akan oke. Bila kapten kata oke, pasti akan oke. Jadi saya cuma buat kerja saya di tempat saya." Mata lelaki itu kemerahan. Itulah kelasi Malaysia. Jika kapten kata oke, mereka akan ikut. Itulah kepercayaan. Kepercayaan kepada seseorang yang telah belayar bersama mereka selama 23 tahun. Saya menundukkan kepala. Apa yang saya pelajari dalam 22 tahun di tentera laut tidak sedalam satu ayat itu. Kapten kata oke, jadi akan oke. Itulah kepercayaan. Itulah sebuah pasukan. Dan itulah Malaysia. Di dalam taksi ke lapangan terbang, saya melihat keluar tingkap. Laut Selat Melaka berkilauan di bawah cahaya matahari. Dari sini ke Hormuz, ribuan batu nautika. 26 kelasi Malaysia telah melalui perairan itu dengan nyawa mereka. Selepas kembali ke Amerika, saya menulis satu laporan. Tajuknya, Kadangan Kajian Model Tindak Balas Krisis Maritim Gaya Malaysia. Isinya adalah tentera AS harus mengkaji sistem tindak balas krisis industri maritim Malaysia. Jenderal itu menandatangani laporan itu dengan satu nota, "Diluluskan, kita ada sesuatu untuk dipelajari." Melihat nota itu, saya tersenyum. Lelaki yang telah berkata kapal Malaysia itu kini menulis kita ada sesuatu untuk dipelajari. Sekarang, di dinding pejabat saya, tergantung sekeping gambar. Sebuah gambar yang diambil di hadapan plak peringatan di Pelabuhan Klang. Seorang Letnan Komander Tentera Laut AS berdiri di hadapan kepingan tembaga yang mengukir 26 nama. Setiap kali saya melihat gambar itu, saya berpikir, apa itu keberanian sejati? Ia bukan kuasa tembakan 10 buah kapal pengangkut pesawat. Ia bukan teknologi 100 buah pesawat pejuang halimunan. Ia adalah 26 orang di atas sebuah kapal tangki. Orang-orang yang takut tetapi tetap bertahan di tempat mereka. Orang-orang yang percaya dan mengikut kapten mereka. Orang-orang yang tidak berhenti walaupun peluru meriam berterbangan. Itulah keberanian sejati. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pada saat ini, di suatu tempat di lautan dunia, kelasi-kelasi Malaysia masih belayar. Apabila Anda mengisi minyak di stesen minyak, apabila Anda membeli barangan import di pasar raya, semua itu dapat dilakukan kerana seseorang telah merentasi lautan.
Mereka tidak mengharapkan untuk dilayan seperti Wira. Mereka hanya orang-orang yang secara senyap melakukan kerja mereka. Tetapi saya tahu, dalam kesenyapan itu, tersembunyi satu keberanian yang sangat besar. Saya Lieutenant Commander Jason Bradley, Tentara Laut AS. Dalam 22 tahun berkhidmat dalam Angkatan Tentara Laut terkuat di dunia, kejutan terbesar bagi saya bukanlah peluru berpandu musuh atau bom pengganas, tetapi sebuah kapal tangki minyak dari Malaysia. Sekian, kisah penembusan Hormuz yang mengejutkan oleh sebuah kapal tangki Malaysia yang disaksikan oleh seorang pegawai operasi Armada Kelima Tentera Laut AS. Video ini saya dedikasikan kepada para kelasi Malaysia yang secara senyap sedang berlayar di suatu tempat di lautan dunia pada saat ini.